hubungan surah Al-Quran dalam memperkukuh iman dan takwa. Pengenalan Al-Quran adalah panduan hidup umat Islam yang penuh dengan kebijaksanaan dan petunjuk. Setiap surah di dalamnya membawa mesej yang saling berkait, membimbing kita ke arah keimanan yang kukuh, taubat yang tulus, dan perlindungan rohani yang berterusan. Dalam bab ini, kita akan mengupas secara mendalam 9 surah utama: Al-Insan, Al-Insan, Al-Muminun, Al-Araf, 7, Al-Haqqah, At-Taubah, Al-Munafikun, 6, Al-Kafirun, 9, dan An-Nas, 111. Setiap surah ini bukan sahaja mengajar tentang asas keimanan, tetapi juga membina benteng hati daripada godaan syaitan dan sifat munafik. Mari kita telusuri bagaimana hubungan antara surah-surah ini dapat memperkukuh iman dan takwa dalam kehidupan seharian. 1. Surah Al-Alaq 96. Permulaan wahyu dan kepentingan ilmu. Surah Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bermula dengan ayat, Iqra bismi rabbika allazi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menekankan pentingnya ilmu sebagai asas keimanan. Dengan memulakan segala perbuatan dengan nama Allah, kita mengakui kebesarannya sebagai Al-Khaliq. Frasa bismi rabbika mengingatkan kita kepada Asmaul Husna, nama-nama indah Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Alim, yang menjadi tunjang keimanan dan takwa. Surah ini mengajak kita untuk sentiasa mencari ilmu sebagai tanda ketaatan dan permulaan perjalanan rohani. 2. Surah Al-Muminun, ciri-ciri mukmin sejati. Surah Al-Muminun menggambarkan sifat-sifat orang beriman, seperti menjaga solat, amanah, dan akhlak mulia. Mukmin sejati janjikan syurga kerana ketakwaan mereka. Surah ini melengkapi perintah Iqra dalam Al-Alaq, kerana ilmu yang benar membawa kepada keimanan yang kukuh dan amalan yang soleh. Hubungan antara kedua-dua surah ini menegaskan bahawa ilmu dan amal adalah asas kepada iman dan takwa. 3. Surah Al-Insan, kesedaran penciptaan dan ujian keimanan. Surah Al-Insan menceritakan asal-usul manusia daripada setitis air mani dan ujian keimanan yang dihadapi sepanjang hidup. Surah ini menegaskan Allah sebagai Al-Khaliq dan menjanjikan balasan syurga atau neraka berdasarkan amalan. Kesedaran tentang penciptaan ini mengukuhkan rasa rendah diri, syukur, dan tanggung jawab sebagai hamba Allah, sekaligus memperteguh iman dan takwa. 4. Surah At-Taubah, Sinan, taubat dan perjuangan, memperbaiki diri. Surah At-Taubah menyeru umat Islam untuk bertaubat, berjihad di jalan Allah, dan menjauhi kemunafikan. Taubat adalah kunci untuk kembali kepada keimanan sejati, seperti yang digambarkan dalam Al-Muminun. Surah ini mengajar bahawa iman memerlukan usaha, keikhlasan, dan pembaharuan diri secara berterusan. Hubungan antara taubat dan keimanan sangat penting dalam memperkukuh takwa. 5. Surah Al-Araf dan Al-Haqqah 69. Peringatan hari kiamat dan akhirat. Al-Araf menceritakan kisah para nabi dan amaran tentang hari kiamat, manakala Al-Haqqah menegaskan realiti kiamat dan akibat bagi mereka yang ingkar. Kedua-dua surah ini mengingatkan kita tentang kepastian akhirat, memotivasikan kita untuk menjadi mukmin yang taat dan menjauhi dosa. Kesedaran tentang hari pembalasan memperkuatkan keimanan dan mendorong takwa dalam setiap tindakan. 6. Surah Al-Munafikun 60 dan Al-Kafirun 109. Cabaran keimanan. Surah Al-Munafikun mendedahkan sifat orang munafik yang berpura-pura beriman, manakala Al-Kafirun menegaskan pemisahan antara keimanan dan kekafiran dengan ayat terkenal, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kedua-dua surah ini menunjukkan cabaran terhadap keimanan, mengingatkan kita agar sentiasa memelihara keikhlasan dan menjauhi sifat munafik serta kekufuran. 7. Surah An-Nas, perlindungan rohani. Surah An-Nas adalah doa perlindungan daripada bisikan syaitan, sama ada dari jin maupun manusia. Surah ini melengkapi semua surah di atas dengan mengajar kita untuk sentiasa memohon perlindungan kepada Allah agar keimanan dan takwa kita kekal utuh. Ia menjadi benteng terakhir dalam menjaga hati dan jiwa daripada godaan yang melemahkan iman. Hubungan tematik, satu rangkaian pengukuhan iman dan takwa. Surah-surah ini membentuk satu rangkaian mesej rohani yang saling melengkapi. Al-Alaq memulakan perjalanan dengan ilmu dan kesedaran terhadap Allah. Al-Insan dan At-Taubah mengajar tentang penciptaan manusia dan pentingnya taubat untuk mencapai keimanan sejati. Al-Muminun. Al-Araf dan Al-Haqqah mengingatkan kita tentang akibat perbuatan di akhirat. Al-Munafikun dan Al-Kafirun menunjukkan cabaran keimanan, manakala An-Nas memberikan perlindungan daripada godaan. Secara simbolik, kita boleh melihat Al-Insan manusia
Nafs At-Taubah, Taubat, Al-Muminun, mukmin sejati. Kerana kesedaran terhadap penciptaan dan taubat membawa kita kepada keimanan. Sebaliknya, Al-Muminun, Al-Munafikun, plus Al-Kafirun plus An-Nas. Kerana mukmin sejati berbeza daripada munafik dan kafir. Dengan An-Nas sebagai pelindung daripada godaan yang menjauhkan kita daripada keimanan. Aplikasi dalam kehidupan seharian. Mengejar ilmu. Amalkan perintah Iqra dengan membaca dan memahami Al-Quran kerana ilmu adalah asas keimanan. Memperkukuh iman. Tiru sifat-sifat mukmin dalam Al-Muminun seperti menjaga solat, amanah dan akhlak mulia. Bertaubat. Ikuti ajaran At-Taubah untuk sentiasa memperbaiki diri dan membersihkan hati. Berlindung dengan Allah. Bacalah surah An-Nas dan Al-Kafirun sebagai doa harian untuk perlindungan rohani. Kesedaran akhirat. Renungkan Al-A'raf dan Al-Haqqah untuk memotivasikan amal soleh dan menjauhi dosa. Kesimpulan, surah-surah ini adalah panduan lengkap untuk memperkukuh iman dan takwa seorang Muslim. Daripada perintah membaca dalam Al-Alaq, kesedaran tentang penciptaan dalam Al-Insan, hingga perlindungan rohani dalam An-Nas, setiap surah mengukuhkan keimanan dan takwa kita. Asmaul Husna, yang tersirat dalam Bismi Rabbika, menjadi penyatu mesej-mesej ini mengingatkan kita untuk sentiasa mengingati Allah dalam setiap langkah kehidupan. Seruan tindakan, mari kita amalkan surah-surah ini dalam kehidupan seharian. Bacalah surah An-Nas setiap malam, renungkan sifat-sifat mukmin dalam Al-Muminun, dan perbaharui taubat kita seperti diajar dalam At-Taubah. Kongsi entry ini dengan rakan dan keluarga untuk menyebarkan manfaat Al-Quran. Apa pendapat anda tentang surah-surah ini? Tinggalkan komen di bawah. Selamat datang ke bahagian 1 Tenunan Ilahi, permulaan kepada satu perjalanan mendalam untuk memahami kebijaksanaan Al-Quran yang saling berkait dan berlapis-lapis. Sejak lebih 1,400 tahun lalu, Al-Quran telah menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan panduan kepada umat manusia di seluruh dunia, merangkumi pelbagai zaman dan budaya. Setiap surah dan ayat dalam Al-Quran bukan sahaja berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dan berinteraksi, membentuk satu jaringan hikmah yang menyentuh setiap aspek kehidupan, dari ibadah, muamalah, akhlak, hingga hubungan sesama manusia. Contohnya, surah Al-Fatihah menjadi pembuka rahmat dan permohonan hidayah, manakala surah Al-Baqarah memperincikan prinsip keimanan, hukum, dan etika sosial. Surah-surah lain pula saling merujuk, memperkukuh, dan melengkapi mesej antara satu sama lain. Hubungan antara surah-surah ini membina satu struktur rohani yang kukuh, di mana tema, kisah, dan pengajaran saling bersilang, membimbing kita menghadapi cabaran moden dengan nilai-nilai abadi yang sentiasa relevan. Memahami kaitan dan kesinambungan surah-surah membuka pintu kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang iman, memperkukuh takwa, dan mendedahkan jalan rohani yang jelas serta menyeluruh. Setiap ayat dan surah saling menyokong, membina satu sistem hikmah yang tidak terpisah, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup yang sempurna untuk setiap generasi. Marilah kita mulakan perjalanan ini dengan hati yang terbuka, memohon petunjuk Allah, dan menyelami keindahan serta kedalaman hubungan surah-surah Al-Quran dalam kehidupan seharian, agar setiap hari menjadi peluang memperbaiki diri dan memperkukuh iman. Beralih ke bahagian 2, permulaan wahyu, satu detik yang mengubah sejarah manusia. Disinilah, di tengah keheningan malam di Gua Hira, wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW, menandakan permulaan misi kenabian yang agung. Dalam suasana sunyi dan penuh renungan, malaikat Jibril datang membawa perintah yang akan mengubah dunia. Iqra, bacalah. Peristiwa ini bukan sekadar permulaan kenabian, tetapi juga permulaan era ilmu pengetahuan dan pencerahan rohani bagi seluruh umat manusia. Surah Al-Alaq menandakan permulaan wahyu dengan perintah Iqra, bacalah. Perintah ini bukan sekadar ajakan membaca, tetapi satu seruan untuk mencari ilmu, memahami ciptaan, dan mengenal pencipta. Ia adalah wahyu pertama yang menegaskan pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu adalah cahaya yang menerangi hati dan akal, membimbing manusia ke jalan kebenaran. Surah ini menegaskan bahawa ilmu adalah asas kepada segala perubahan, kemajuan, dan pembinaan tamadun. Tanpa ilmu, manusia akan kekal dalam kegelapan dan kejahilan. Surah ini menekankan ilmu sebagai asas iman, berakar umbi dalam pembelajaran dan kerendahan hati. Ilmu bukan sekadar pengetahuan duniawi, tetapi juga pemahaman tentang hakikat diri,
alam, dan hubungan dengan Allah. Setiap ayat mengingatkan kita bahawa pencarian ilmu harus disertai dengan rasa rendah hati dan kesadaran akan keterbatasan manusia. Imam Syafi'i pernah berkata, "Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, hendaklah ia berilmu." Surah Al-Alaq juga menekankan bahawa ilmu yang sebenar adalah ilmu yang membawa kepada pengenalan dan pengabdian kepada Allah, bukan sekadar untuk kepentingan duniawi semata-mata. Surah ini memberi amaran terhadap kesombongan, menggesa kerendahan hati di hadapan Pencipta. Ia mengingatkan bahawa ilmu tanpa iman dan kerendahan hati boleh membawa kepada kesombongan dan keangkuhan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Surah Al-Alaq mengingatkan bahawa manusia mudah terpedaya dengan kehebatan sendiri apabila memiliki ilmu, lalu melupakan asal-usul dan kebergantungan kepada Allah. Ia memperkenalkan pencerobohan manusia, memberi amaran terhadap kesombongan dan kebergantungan diri. Manusia mudah terpedaya dengan kehebatan sendiri, lupa bahawa segala ilmu dan kekuatan adalah kurniaan Allah. Dalam sejarah Islam, para ulama sentiasa menekankan bahawa ilmu adalah amanah yang harus digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk meninggikan diri. Surah ini juga menegaskan bahawa manusia diciptakan dari segumpal darah, mengingatkan kita tentang asal-usul yang hina dan perlunya sentiasa bersyukur serta merendah diri, walau setinggi manapun ilmu yang dimiliki. Penyelesaiannya, sujud dan mendekat kepada Allah, melambangkan kerendahan hati dan penyerahan diri sepenuhnya. Sujud adalah simbol tertinggi penghambaan, di mana manusia meletakkan dahinya ke bumi, mengakui kelemahan dan memohon kekuatan daripada Allah. Seperti kata Imam Malik, ilmu itu bukanlah dengan banyaknya riwayat, tetapi cahaya yang Allah letakkan di dalam hati. Sujud juga menjadi penutup surah Al-Alaq, menandakan bahawa puncak ilmu adalah pengakuan terhadap kebesaran Allah dan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Surah ini menyediakan pentas untuk mesej Al-Quran, carilah ilmu dan kekallah rendah hati. Ia mengajar bahawa pencarian ilmu adalah ibadah dan setiap langkah menuju pengetahuan harus disertai dengan niat yang ikhlas. Kisah para sahabat seperti Abdullah ibn Abbas yang digelar lautan ilmu menunjukkan betapa mereka menghargai ilmu dan sentiasa merendah diri dalam menuntutnya. Surah Al-Alaq juga menjadi inspirasi kepada institusi pendidikan Islam sepanjang zaman, dari madrasah hingga universiti, yang menjadikan ilmu sebagai asas pembinaan masyarakat. Ia menyemarakkan pencarian kebenaran, membawa kepada ibadah yang rendah hati dan kedekatan dengan Allah. Setiap insan diajak untuk terus belajar, berfikir dan mendekatkan diri kepada Pencipta melalui ilmu dan amal. Seperti sabda Nabi SAW, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Surah Al-Alaq juga mengingatkan bahawa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan dikongsi, bukan disimpan untuk diri sendiri. Perjalanan bermula dengan memahami tujuan kita dan memohon perlindungan Allah. Setiap langkah dalam hidup harus dimulakan dengan niat yang benar dan doa agar diberi petunjuk serta perlindungan daripada kesesatan. Para ulama sentiasa menasihati agar ilmu yang dicari membawa kepada amal dan takwa. Surah Al-Alaq mengajar bahawa ilmu adalah jalan menuju takwa dan takwa adalah puncak kejayaan di dunia dan akhirat. Surah Al-Alaq adalah langkah pertama dalam membina benteng keimanan. Ia adalah asas kepada perjalanan spiritual, membimbing kita untuk sentiasa mencari ilmu, beramal dengan rendah hati, dan sentiasa bergantung kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memahami konteks wahyu dan kepentingan ilmu, kita dapat meneladani semangat para ulama dan sahabat dalam memperjuangkan ilmu demi kebaikan dunia dan akhirat. Surah ini mengingatkan kita bahawa setiap insan tanpa mengira latar belakang berhak dan wajib menuntut ilmu, kerana ilmu adalah kunci kepada perubahan diri, keluarga dan masyarakat. Sekarang, mari kita selami bahagian 3 perjalanan manusia. Dalam perjalanan ini, kita akan menemui pelbagai ujian dan cabaran yang menguji iman dan kesyukuran kita.
Surah Al-Insan memberikan panduan yang mendalam tentang bagaimana kita harus menghadapi ujian ini dengan hati yang terbuka dan penuh kesyukuran. Surah ini bukan sekadar menceritakan kisah manusia, tetapi juga membentangkan hakikat bahawa setiap insan diciptakan dengan tujuan yang jelas, untuk diuji sama ada kita bersyukur atau kufur terhadap nikmat Allah. Surah Al-Insan meneroka kewujudan kita, menekankan ujian kesyukuran dalam hidup. Ia mengingatkan kita bahawa setiap detik dalam hidup kita adalah peluang untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah berfirman bahawa manusia diciptakan daripada setitis air, lalu diberikan pendengaran dan penglihatan, serta diberi kebebasan memilih jalan syukur atau kufur. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah yang memberi kita peluang untuk memilih dan membuktikan keimanan melalui kesyukuran. Manusia diuji untuk memilih kesyukuran dan kebenaran berbanding kekufuran. Pilihan ini bukan sahaja menentukan nasib kita di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Setiap keputusan yang kita buat adalah cerminan iman kita dan kesediaan kita untuk bersyukur. Surah Al-Insan menekankan bahawa ujian ini berlaku sepanjang hayat, dalam pelbagai bentuk, kesenangan, kesusahan, kesihatan, dan juga rezeki. Setiap ujian adalah peluang untuk membuktikan kesyukuran kita secara praktikal, bukan sekadar di bibir. Surah ini menggariskan ganjaran bagi orang yang soleh, menyediakan pelan tindakan untuk kesyukuran dengan melakukan amal kebaikan dan membantu mereka yang memerlukan. Kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah dan mengikuti jalan yang telah ditetapkan olehnya. Allah memuji mereka yang memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan, semata-mata kerana mengharapkan keredaannya, tanpa mengharapkan balasan duniawi. Inilah manifestasi tertinggi kesyukuran, beramal kerana Allah. Syurga menanti mereka yang berkhidmat kepada Tuhan tanpa pamrih, menawarkan visi kejayaan muktamat. Gambaran syurga dalam surah ini sangat indah, dengan sungai-sungai yang mengalir, pakaian sutera, dan minuman yang lazat. Semua ini adalah balasan kepada mereka yang bersabar dan bersyukur. Surah Al-Insan menekankan bahawa balasan ini bukan hanya untuk amalan zahir, tetapi juga untuk keikhlasan hati dalam bersyukur. Sebaliknya, orang kafir menghadapi rantai dan api, amaran yang serius. Ini adalah peringatan yang jelas tentang akibat memilih jalan yang salah dan mengabaikan kesyukuran. Surah ini menegaskan bahawa kekufuran bukan sekadar menolak nikmat, tetapi juga gagal menggunakan nikmat untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Surah ini menekankan kebenaran melebihi ketakutan, menawarkan harapan dan motivasi. Ia mengajak kita untuk tidak berputus asa dan sentiasa mencari kebenaran dalam setiap langkah yang kita ambil. Allah menegaskan bahawa Dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sesiapa yang berusaha untuk bersyukur akan dipermudahkan jalannya. Konsep kesyukuran dalam surah Al-Insan bukan sekadar ucapan terima kasih, tetapi satu sikap hati yang mendalam. Kesyukuran adalah asas kepada pertumbuhan rohani. Apabila kita bersyukur, hati kita menjadi lebih tenang, jiwa kita lebih dekat dengan Allah, dan kita lebih mudah menerima ujian dengan sabar. Surah ini juga mengajar bahawa kesyukuran perlu dizahirkan melalui amal, bukan hanya dalam hati atau lisan. Dalam kehidupan seharian, kita boleh memupuk kesyukuran dengan beberapa cara praktikal. Contohnya, mulakan hari dengan mengingati sekurang-kurangnya 3 nikmat yang Allah kurniakan. Amalkan doa syukur selepas solat dan biasakan diri untuk mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap keadaan, sama ada senang atau susah. Selain itu, surah Al-Insan menggalakkan kita untuk sentiasa mencari peluang berbuat baik sebagai tanda kesyukuran. Terdapat satu kisah ringkas. Seorang musafir yang kehausan di padang pasir akhirnya menemui seteguk air. Sebelum meminumnya, dia mengucapkan syukur kepada Allah. Ketika dia melihat seorang lagi musafir yang lebih memerlukan, dia berkongsi air itu. Allah melipat gandakan ganjarannya, bukan hanya kerana dia bersyukur, tetapi kerana dia menzahirkan kesyukuran itu melalui amal. Kisah ini selari dengan ajaran surah Al-Insan yang menekankan pentingnya menghubungkan kesyukuran dengan tindakan nyata. Kesyukuran juga boleh dipupuk dengan membantu orang lain, menghargai perkara kecil, dan sentiasa melihat hikmah di sebalik setiap ujian. Setiap kali kita memilih untuk bersyukur, kita sedang membina kekuatan rohani dan mendekatkan diri kepada Allah. Surah Al-Insan mengingatkan bahawa kesyukuran adalah kunci untuk menghadapi cabaran hidup dengan tenang dan tabah. Surah Al-Insan mendefinisikan tujuan hidup sebagai ujian kesyukuran, menggesa pilihan yang bijak.
Ia mengingatkan kita bahawa hidup ini adalah sementara dan kita harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Setiap nikmat adalah amanah dan setiap ujian adalah peluang untuk membuktikan keimanan melalui kesyukuran. Mohonlah pertolongan Allah dalam memilih jalan kesyukuran dan kebenaran. Dengan bimbingannya, kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh makna dan mencapai kejayaan yang sebenar di dunia dan akhirat. Jadikan kesyukuran sebagai kunci pertumbuhan rohani dan sumber kekuatan dalam menghadapi setiap cabaran, sebagaimana yang diajarkan oleh surah Al-Insan, bahawa kesyukuran adalah jalan menuju kebahagiaan abadi dan keredaan Allah. Kini, kita sampai ke bahagian 4, surah Al-Muminun, yang secara terperinci menerangkan ciri-ciri utama orang beriman sejati. Surah ini menekankan beberapa kualiti penting yang menjadi asas keimanan. Pertama, khusyuk dalam solat, yaitu solat dengan penuh tumpuan, rendah hati, dan keikhlasan kepada Allah. Kedua, menjauhi perkara sia-sia, bermakna orang beriman tidak membuang masa dengan perkara yang tidak bermanfaat. Ketiga, menunaikan zakat dan sentiasa memberi kepada yang memerlukan, menzahirkan sifat pemurah dan prihatin terhadap masyarakat. Keempat, menjaga kehormatan diri, yaitu memelihara diri daripada perbuatan yang dilarang dan menjaga maruah. Kelima, menepati amanah dan janji. Setiap janji dan tanggungjawab dipenuhi dengan jujur dan berintegriti. Keenam, menjaga solat secara konsisten, bukan hanya pada waktu tertentu, tetapi sepanjang hari dan kehidupan. Sifat-sifat ini membentuk asas keimanan yang kukuh. Surah Al-Muminun juga mengisahkan para nabi terdahulu, memperlihatkan bagaimana mereka menghadapi cabaran dengan keimanan yang teguh, menjadi teladan kepada kita. Surah ini diakhiri dengan doa memohon keampunan, menekankan keperluan untuk sentiasa bergantung kepada rahmat Allah dan tidak berputus asa dalam memperbaiki diri. Dalam dunia moden yang penuh cabaran, sifat-sifat ini sangat relevan, membantu kita kekal jujur, amanah, dan berakhlak mulia, serta menjadi panduan praktikal untuk memperkukuh iman setiap hari. Untuk mengamalkannya, mulakan dengan memperbaiki solat, berusaha menepati janji, memberi sedekah walaupun sedikit, menjaga kehormatan diri, dan sentiasa menjauhi perkara sia-sia. Jadikan sifat-sifat ini sebagai matlamat harian, dari tingkah laku hingga pergantungan rohani, supaya iman sentiasa subur dalam diri. Kejayaan sebenar terletak pada usaha berterusan untuk menghayati dan mengamalkan setiap kualiti iman yang digariskan dalam surah Al-Muminun, serta sentiasa mencari rahmat Allah dalam setiap aspek kehidupan. Surah Al-A'raf memberikan gambaran mendalam tentang sejarah umat manusia melalui kisah-kisah umat terdahulu yang menjadi pengajaran penting untuk generasi kini dan akan datang. Setiap kisah yang diangkat dalam surah ini membawa mesej tersendiri tentang akibat pilihan manusia terhadap wahyu dan petunjuk Allah. Kisah Adam dan Hawa mengajarkan kita tentang fitrah manusia yang mudah terpedaya dengan godaan syaitan, namun juga tentang pentingnya taubat dan kembali kepada Allah selepas melakukan kesilapan. Ini menjadi asas kepada semua umat manusia, bahawa ujian dan kesilapan adalah sebahagian daripada kehidupan, tetapi pintu keampunan sentiasa terbuka. Surah ini juga memaparkan kisah Nabi Nuh, di mana kaumnya menolak seruan kebenaran dan akhirnya ditimpa banjir besar sebagai balasan keingkaran mereka. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad pula memperlihatkan bagaimana kesombongan dan keangkuhan membawa kepada kehancuran. Kaum Thamud yang menolak Nabi Saleh juga menerima azab yang setimpal. Kisah Nabi Lut dan kaumnya menonjolkan akibat kerosakan moral dan penolakan terhadap perintah Allah. Seterusnya, kisah Nabi Musa dan Bani Israel menekankan bahaya menolak kebenaran walaupun telah diberikan banyak tanda dan mukjizat, serta akibat kezaliman Firaun yang akhirnya tenggelam dalam keangkuhannya sendiri. Semua kisah ini menunjukkan bahawa penolakan terhadap wahyu, kezaliman, dan kerosakan moral pasti membawa kepada kehancuran, sama ada dalam bentuk bencana alam, keruntuhan sosial, atau konflik berpanjangan. Surah Al-A'raf menekankan bahawa setiap umat diberikan peluang untuk berubah. Namun, apabila mereka berterusan dalam kesesatan, azab Allah pasti tiba. Al-A'raf sendiri melambangkan garis pemisah antara keselamatan dan kebinasaan, mengingatkan kita bahawa setiap keputusan, sama ada secara individu atau kolektif, akan membawa kesan yang mendalam, seperti yang berlaku kepada umat terdahulu. Pengajaran utama dari kisah-kisah ini ialah pentingnya mengambil iktibar daripada sejarah, sentiasa berpegang kepada kebenaran dan tidak mengulangi kesilapan lalu.
Surah Al-A'raf mengakhiri dengan seruan untuk mengikuti Nabi, merenung penciptaan, dan membina masyarakat yang beriman, adil, serta bertakwa. Marilah kita sentiasa mengambil pelajaran dari umat terdahulu, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesilapan yang sama, dan sentiasa memperkukuh iman serta takwa dalam kehidupan seharian. Surah Al-Haqqah, realiti yang tidak dapat dielakkan, membawa kita menyelami kepastian hari kiamat, hari yang akan mengubah segalanya. Surah ini bukan sekadar memberi amaran, tetapi melukiskan gambaran yang sangat jelas tentang detik-detik kehancuran dunia. Langit yang gelap, awan yang berpecah, dan cahaya yang menembusi kegelapan menjadi simbol kekuatan dan keagungan hari tersebut, menandakan permulaan sesuatu yang luar biasa dahsyat. Surah ini bermula dengan satu pertanyaan yang menggugah jiwa. Apakah itu Al-Haqqah? Seolah-olah menuntut kita untuk benar-benar merenung makna dan hakikat hari yang pasti tiba ini. Surah ini mengisahkan kemusnahan umat terdahulu, kaum Ad, Thamud dan Firaun, yang menjadi mangsa kemurkaan Allah kerana keingkaran mereka. Setiap runtuhan dan kota yang musnah adalah saksi bisu kepada akibat mengabaikan peringatan Tuhan. Bayangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya dalam bencana, berdiri di tengah puing-puing, mencari makna di sebalik kehancuran. Begitulah perasaan manusia di hari kiamat, terlalu kecil di hadapan kekuasaan Allah. Surah Al-Haqqah menekankan bahawa tiada siapa yang dapat melarikan diri daripada ketetapan Allah, dan sejarah umat terdahulu menjadi pengajaran abadi untuk kita semua. Tanda-tanda hari kiamat digambarkan dengan jelas. Bumi digoncang, gunung ganang dihancurkan, lautan melimpah, dan manusia bertebaran dalam ketakutan. Suara sangkakala memecah keheningan, menandakan bermulanya hari penentuan. Setiap insan akan tersentak, menyedari bahawa tiada lagi tempat bersembunyi, tiada lagi peluang kedua. Gambaran ini bukan sekadar untuk menakutkan, tetapi untuk menyedarkan kita tentang hakikat kehidupan yang sementara dan kepentingan mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi. Pada hari itu, buku amalan akan dibentangkan. Bayangkan seorang lelaki yang selama hidupnya berusaha berbuat baik, kini menerima buku amalannya dengan tangan kanan. Air matanya mengalir kerana syukur dan kegembiraan. Sebaliknya, seorang yang lalai dan berdosa menerima buku amalannya dengan tangan kiri. Wajahnya suram, hatinya penuh penyesalan. Setiap perbuatan, sekecil zarah sekalipun, akan diadili dengan penuh keadilan. Surah Al-Haqqah menegaskan bahawa keadilan Allah adalah mutlak. Tiada satu pun amalan yang terlepas daripada timbangannya. Dan setiap insan akan menerima balasan yang setimpal dengan amalannya. Surah Al-Haqqah menanamkan harapan kepada mereka yang beriman. Kegembiraan abadi menanti di syurga. Keluarga yang bersatu, wajah-wajah yang berseri selepas solat, dan sinar harapan di waktu subuh menjadi lambang kebahagiaan yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang taat. Syurga digambarkan sebagai tempat penuh kenikmatan, di mana segala keinginan dipenuhi dan tiada lagi kesedihan atau penderitaan. Mereka yang menerima buku amalan dengan tangan kanan akan menikmati rezeki yang tidak putus-putus bersama keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Namun, surah ini juga memberi amaran keras kepada mereka yang lalai dan kufur. Seorang lelaki duduk sendirian di masjid, menyesali dosa-dosanya, air matanya jatuh ke sejadah. Ia adalah gambaran penyesalan yang mendalam, kerana pada hari itu tiada lagi ruang untuk bertaubat. Setiap dosa dan kekufuran akan membawa kepada balasan yang setimpal. Surah Al-Haqqah menggambarkan azab yang menanti mereka yang ingkar. Mereka akan diikat dengan rantai, dilempar ke dalam api neraka, dan tidak akan mendapat pertolongan daripada sesiapa pun. Inilah balasan bagi mereka yang menolak kebenaran dan hidup dalam kelalaian. Surah Al-Haqqah adalah panggilan rohani yang kuat. Ia memaksa kita menilai hidup, memperbaiki akhlak, dan membentuk moral yang kukuh. Ia mengingatkan bahawa setiap detik kehidupan adalah peluang untuk berubah, untuk menjadi insan yang lebih baik, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Surah ini juga menekankan pentingnya keikhlasan dalam beramal, kerana hanya amalan yang dilakukan dengan hati yang tulus akan diterima di sisi Allah. Bersiaplah untuk hari pendedahan penuh dan accountability di hadapan Allah. Hari di mana segala rahsia akan terbongkar dan setiap jiwa akan menerima balasan yang setimpal dengan amalannya. Jadikanlah surah Al-Haqqah sebagai peringatan dan motivasi untuk membentuk akhlak mulia,
agar kita tergolong dalam golongan yang diredhai Allah dan menikmati kebahagiaan abadi di akhirat. Surah ini mengajak kita untuk sentiasa bermuhasabah, memperbanyakkan amal soleh dan tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah, kerana pintu taubat sentiasa terbuka selagi hayat masih ada. Surah At-Taubah, Taubat, secara unik tidak mempunyai bismillah, menandakan ketegasan. Namun, di sebalik ketegasan ini tersirat rahmat Allah yang luas dan peluang untuk kembali kepadanya. Surah ini mengingatkan kita bahawa walaupun Allah tegas dalam keadilannya, rahmatnya tidak pernah terputus. Surah ini menekankan bahawa pintu taubat sentiasa terbuka dan Allah Maha Pengampun bagi sesiapa yang benar-benar menyesal dan kembali kepadanya. Ini adalah manifestasi rahmat ilahi yang tidak terhingga, di mana setiap insan diberi peluang untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam sejarah, ramai yang berubah melalui taubat. Seperti kisah Ka'ab bin Malik, yang setelah melakukan kesilapan besar, akhirnya diterima taubatnya oleh Allah kerana keikhlasan dan penyesalannya yang mendalam. Islam. Ini membuktikan bahawa tiada dosa yang terlalu besar untuk diampunkan jika kita benar-benar bertaubat. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan taubat dan rahmat Allah yang sentiasa menanti mereka yang kembali kepadanya. Surah ini juga mengingatkan kita tentang keadilan Allah, tetapi keadilan itu sentiasa diiringi dengan peluang untuk penebusan dan perubahan hidup. Allah memberikan kita peluang untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahan kita, menunjukkan betapa besar rahmatnya. Ramai yang telah menemui harapan baru melalui taubat. Dari mereka yang pernah tersesat, kini menjadi insan yang lebih baik dan memberi inspirasi kepada orang lain. Ini adalah bukti bahawa rahmat Allah mampu mengubah kehidupan dan memberi harapan baru kepada mereka yang benar-benar ingin berubah. Surah At-Taubah mengajar bahawa perlindungan, kecukupan dan harapan muktamad hanya terletak pada Allah. Setiap insan berpeluang untuk berubah dan kembali kepada rahmatnya, tidak kira sejauh mana mereka pernah tersasar. Rahmat Allah adalah pelindung dan pemandu bagi mereka yang mencari jalan kembali kepadanya. Surah Al-Munafikun membongkar ujian keikhlasan yang sebenar dalam kehidupan seorang Muslim. Ia menyoroti perbezaan antara keimanan yang ditunjukkan secara luaran dan niat sebenar di dalam hati, memperingatkan kita tentang bahaya kemunafikan. Surah ini menguji keikhlasan dengan mendedahkan kecenderungan manusia terhadap dunia dan ketakutan kehilangan kedudukan yang menjadi tanda kemunafikan. Ia mengajak kita bermuhasabah, menilai niat dan tindakan agar sentiasa ikhlas dalam beriman dan beramal. Surah Al-Munafikun menegaskan pentingnya mengutamakan Allah di atas segala urusan dunia sebagai bukti keikhlasan yang sebenar. Ia memberi peringatan agar kita tidak terperangkap dalam kemunafikan. Sebaliknya, sentiasa berusaha untuk beribadah dengan hati yang tulus. Ujian keikhlasan dalam surah Al-Munafikun mengajar kita untuk sentiasa menjaga niat, kejujuran, dan ketulusan dalam setiap aspek kehidupan seharian. Kita akhiri dengan perlindungan rohani muktamad dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun mengisitiharkan integriti teologi, menolak kompromi dengan politeisme. Surah ini menyeru kita untuk bertegas dalam memelihara akidah, jadikan prinsip ini sebagai tindakan harian. Setiap kali berdepan dengan tekanan untuk mengorbankan nilai Islam, beranilah berkata tidak. Teguhkan pendirian Anda di tempat kerja, sekolah, atau dalam pergaulan, dan jadikan surah Al-Kafirun sebagai bacaan harian untuk memperkuatkan keazaman menolak segala bentuk syirik dan kompromi akidah. Surah An-Nas pula adalah seruan untuk bertindak secara aktif memohon perlindungan Allah daripada bisikan syaitan. Jadikan amalan membaca surah An-Nas setiap pagi dan malam sebagai perisai rohani. Setiap kali Anda merasa gelisah, tertekan, atau digoda untuk melakukan perkara negatif, bacalah surah An-Nas dan mohon kekuatan daripada Allah untuk menangkis segala bisikan jahat. Jadikan kedua-dua surah ini sebagai amalan keluarga, baca bersama sebelum keluar rumah, sebelum tidur, atau ketika menghadapi cabaran besar. Ajak ahli keluarga dan rakan-rakan untuk sama-sama mengamalkan perlindungan ini dan saling mengingatkan pentingnya istiqamah dalam iman. Laksanakan pelajaran dari surah-surah ini dengan tindakan nyata. Bantu mereka yang memerlukan, maafkan kesalahan orang lain, dan sentiasa berdoa memohon keampunan. Jadikan setiap hari peluang untuk memperbaiki diri dan memperkukuh hubungan dengan Allah. Al-Quran adalah panduan hidup.
Jadikan membaca, memahami, dan mengamalkan ajarannya sebagai rutin keluarga. Jangan hanya membaca, tetapi hayati dan laksanakan dalam kehidupan seharian. Mulakan hari Anda dengan niat untuk berpegang teguh pada akidah dan memohon perlindungan Allah. Akhiri hari dengan muhasabah dan doa. Sebarkan amalan ini kepada orang lain. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya hidupmu dan ajak orang sekeliling untuk turut sama berubah. Perubahan bermula dengan tindakan hari ini. Anda mampu melakukannya.